Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi kita pada sesi kali ini yang mana kita akan belajar tentang pendidikan Islam tahun 4 bidang ibadah yang bertajuk Bulan Penyucian Jiwa. Kalau dalam buku teks boleh buka pada muka surat 129 sehingga 134. Okey. Dalam muka surat ini kita akan belajar tentang Bulan Penyucian Jiwa. Bulan penyucian jiwa. Okey. Bulan penyucian jiwa itu apa dia? Okey, bulan penyucian jiwa ni ia berkaitan dengan bulan puasa. Okey, kita tengok dulu apa pengertian puasa. Okey, puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, dia mesti 3. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, waktu dia dari terbit fajar hingga terbenam matahari, okey, yang dari sebelum subuh sampailah waktu maghrib. Yang ketiga, mesti disertai dengan niat. Okey, kalau tak ada salah satu daripada 3 ni, maka dia tak jadi puasa. Okey, kalau awak tak makan dari pagi sampai maghrib pun, tapi awak tak niat daripada sebelum subuh tu, makanya ia tak dikira sebagai puasa. Okey, itu adalah pengertian puasa. Seterusnya kita tengok pula, okey, dalil yang mewajibkan puasa. Kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Okey, itu dalil yang menunjukkan kita ni wajib berpuasa. Okey, dan daripada dalil ini maka kita boleh tengok hukum puasa itu sendiri adalah wajib. Okey, wajib. Okey, tapi ada tapi pula, diwajibkan kepada umat Islam yang mampu. Okey, mampu tu mampu macam mana? Nanti kita akan tengok pada slide yang seterusnya. Okey. Okey, kita tengok dulu sebelum tu rukun puasa. Okey, rukun puasa ada 2. Yang pertama ialah niat. Okey, macam yang kamu pernah biasa baca kan, setiap kali puasa kamu akan baca niat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okey, kalau kamu pernah dengar lagunya, Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, itu rukun yang pertama. Dan rukun yang kedua ialah tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Okey, rukun ni bila kita lengkap dua-dua maka barulah ia menjadi puasa. Kalau tak ada salah satu maka tak jadi puasa tu. Okey, tak ada istilah puasa tu. Okey, itu dari segi rukun puasa. Okey, seterusnya kita beralih pula. Okey, tadi kita dah pergi kepada hukum, kita dah pergi kepada rukun, sekarang kita masuk kepada syarat wajib. Syarat wajib ni maksudnya siapa manusia yang ada benda-benda ni, tu ada 4 nak panah tu, maka dia wajib berpuasa. Okey, kita tengok apa di syarat wajib. Yang pertama, Islam. Okey, bila dia orang Islam, maka dia wajib berpuasa. Walaupun bangsanya bangsa Cina, tetapi dia orang Islam, dia wajib puasa. Walaupun bangsanya bangsa India, tapi bila agamanya Islam, dia wajib berpuasa. Ataupun orang London, orang putih, tapi orang putih pun ada agama Islam, maka dia wajib berpuasa. Okey, kalau kata dia Melayu tapi dia Melayu bukan Islam, contoh kata dia Melayu tapi dia Kristian, dia tak wajib
puasa. Cuma biasanya kita selalu dengar bila orang Melayu maka di Islam lah kan. Okey, seterusnya ialah baligh. Yang kedua ialah baligh. Baligh ni apa? Baligh ni adalah masuk cukup umur. Okey, cukup umur ni kalau orang perempuan bila dia dah keluar darah haid. Okey, maka dia baligh. Kalau orang lelaki bila dah keluar air mani, maka dia dah dikira baligh. Okey, untuk kanak-kanak yang belum baligh maka tak wajib puasa. Contohnya kalau budak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, biasanya belum baligh lagi. Tapi kalau nak puasa boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey. Cuma yang baligh ni, yang dah keluar darah haid, yang dah keluar air mani, maka wajib kepada dia untuk puasa. Okey. Yang ketiga ialah berakal. Berakal ni maksudnya dia boleh fikir. Dia boleh fikir baik buruk. Dia boleh fikir kalau orang bagi dia makanan yang elok dengan makanan yang basi, dia akan pilih makanan yang elok. Itu orang yang berakal lah. Okey, kalau orang gila, dia tak wajib puasa. Okey, jadi siapa yang dia rasa dia tak gila, maka dia wajib puasa. Okey, yang keempat, mampu berpuasa. Macam yang kita tengok tadi, dalam hukum puasa tadi ada sebutkan mampu menunaikan puasa. Okey, mampu ni maksudnya dia tak sakit, tak uzur. Contoh macam atuk nenek kita yang dah umur macam 100 lebih, 90 lebih tahun kan. Kadang-kadang dia dah tak larat kan. Tak apa, boleh kalau tak berpuasa. Okey, sebab dah tak mampu berpuasa. Ataupun orang yang sakit. Contoh macam orang yang duduk dekat hospital sakit COVID ke kan. Sebab dia perlu makan ubat atau dia perlu ambil ubat, jadi dia belum mampu berpuasa, maka itu boleh dibenarkan untuk tidak berpuasa. Kalau setakat sakit sikit-sikit, macam semalam main basikal jatuh luka dekat lutut, yang itu tak dikira macam sakit teruk lah. Masih lagi mampu berpuasa sebab lukanya adalah luka di lutut sahaja. Okey, so ini adalah 4 syarat wajib. Siapa yang ada 4-4 ni, siapa yang ada 4-4 syarat ni, dia wajib berpuasa. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada syarat sah puasa. Bila ada syarat-syarat yang disebutkan ni, maka puasa kita adalah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok syarat yang pertama ialah Islam. Okey, walaupun dia berpuasa, ada niat, dia tahan daripada buat perkara yang batalkan puasa, dia tahan daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari, tapi sekiranya dia bukan Islam, maka puasanya tidak sah di sisi Allah. Okey, awak kena ingat yang sah ni maksudnya Allah terima puasa dia. Okey, tapi kalau orang yang macam tadi tu, dia berpuasa untuk kebaikan diri dia lah. Cumanya puasa dia tu tak ada apa-apa makna di sisi Allah. Sebab dia bukan Islam. Okey, yang kedua ialah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Yang ini khas untuk orang perempuan sahaja. Okey, haid darah yang biasanya setiap bulan untuk orang perempuan. Nifas ni adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Dan wiladah pula darah yang keluar sewaktu melahirkan anak. Okey, jadi haid, nifas dan wiladah ni khas untuk orang perempuan saja, tak ada pada orang lelaki. Kalau perempuan berada dalam keadaan haid, dia keluar darah haid ataupun dia keluar darah nifas atau dia keluar darah wiladah, kalau dia puasa juga, puasa dia tu tidak sah di sisi Allah. Biasanya bila kita ada ketiga-tiga jenis darah ni, salah satu, biasanya orang perempuan tak berpuasa waktu tu. Okey. Yang ketiga pula berakal. Okey. Orang berakal tadi macam saya terangkan tadi, berakal maksudnya gila, pengsan waktu tu. Okey, untuk budak-budak yang belum baligh, kita gelar dia mumayyiz. Okey, budak-budak macam awak yang belum lagi keluar darah haid, belum lagi keluar air mani, maka dia kira sebagai mumayyiz. Okey, kanak-kanak mumayyiz ni dia tak wajib puasa. Cumanya bila dia berpuasa,
puasanya tu sah dan Allah terima. Jadi kalau awak kata saya tak balik lagi, tak apalah kalau saya tak puasa, rugilah awak. Kan, sebab kalau awak puasa pun puasa awak diterima oleh Allah, kan pahala tu. Okey. Dan yang seterusnya ialah bertepatan dengan waktunya. Okey, bertepatan dengan harinya. Okey, macam kita puasa biasanya bulan Ramadan. Okey, selain daripada bulan Ramadan, kita boleh puasa sunat Isnin Khamis, kita boleh puasa sunat hari Arafah, kita boleh puasa sunat 3 hari di bulan Islam, iaitu 13, 14, 15 setiap kali bulan Islam. Itu antara hari-hari yang disunatkan berpuasa. Okey. Tapi kalau awak puasa, contohnya pada hari pertama Hari Raya Aidilfitri, yang tu haram. Kalau awak puasa hari tu, puasa awak tak sah dan tak diterima. Ataupun pada Hari Raya Aidiladha, awak puasa, sepatutnya tak boleh puasa waktu tu, tapi awak puasa, maka puasa awak itu tidak sah dan Allah tak terima. Okey, jadi itu itu adalah syarat-syarat sah untuk membuatkan kita punya puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, sampai sini saja dulu untuk tajuk bulan penyucian jiwa yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain hari insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum.